Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ada ke ni? Waalaikumsalam. Ada. Okey. Okey, Salam. semua hadir ke? Dah klik button kehadiran untuk menandakan anda telah hadir pada petang inilah untuk taklimat untuk sesi pembelajaran tajuk baru kita. Semua dah ke? Tolong jawab, Wakil. Dah. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni kita subjek pada petang ini ada subjek baru iaitu pembersihan longkang C02, okey. Di sini saya ada senaraikan 5 perkara. 5 perkara. Nampak ke saya share? Nampak, okey. Okey, yang ini adalah 5 perkara yang anda semua akan ketahui selepas habisnya taklimat kita punya pembelajaran pada petang ni. Ada 5 elemen yang mana tujuan ataupun aim yang anda kena faham lah selepas proses penyampaian saya pada petang ni, okey. Pertama adalah Okey. boleh dengar ya? Boleh. Bolehkah dengar? Boleh ya? Okey, pertama adalah anda dapat terangkan prosedur SOP dalam pembersihan longkang. Yang ini pembersihan longkang awam ya, bukan pembersihan rumah. Ini awam. Awam maknanya dekat taman-taman anda semua itulah pembersihan longkang. Memang setiap taman di kawasan kerajaan memang ada melakukan pembersihan longkang awam. Okey, kedua adalah jadual dan lokasi pembersihan longkang dan ketiga adalah sumber pembersihan longkang. Sumber ni adalah bermaksud daripada sumber itu sendiri yang menjalankan ataupun menggerakkan pembersihan longkang itu sendiri iaitu pekerja alat peralatan. Dua elemen tu adalah penting untuk menjalankan sesi pembersihan longkang awam. Okey? Okey, seterusnya adalah empat elemen yang keempat adalah jenis pembersihan longkang. Jenis pembersihan longkang ni adalah seperti longkang yang dekat luar kawasan perumahan anda tu seperti longkang tertutup, longkang terbuka dan sebagainya. Nanti saya akan terangkan lebih detail lah tentang jenis-jenis longkang ni. Okey. Dan akhir sekali adalah jenis kemudahan lain. Jenis kemudahan lain ni bermaksud di mana setiap contohnya anda nampak dekat sungai. Sungai ada satu jembatan kecil di antara sungai belah sana ke sini, itu adalah satu jenis alat untuk menyekat sampah-sampah sarap mengalir ke kawasan yang lebih besar seperti laut macam tu. So di mana dekat situlah fungsi dia. Okey. So sekarang ni sebelum saya teruskan penyampaian saya petang ini, so saya minta anda semua pelajar-pelajar semua haruslah menitik beratkan disiplin sepanjang sesi pembelajaran kita petang ini. Anda kena jaga tata tertib walaupun anda duduk di rumah, kena jagalah kelakuan apa benda semua, kena jaga dan beri kerjasama kepada semasa saya menyampaikan untuk tajuk baru kita pada petang inilah. Tajuk baru, saya ulangkan baliklah, tajuk baru adalah pembersihan longkang di mana saya pecahkan kepada tajuk awal dia adalah tata cara pembersihan longkang awam. Okey? Okey, sebelum saya masuk untuk penyampaian seterusnya, saya nak tanya pada anda semua sebelum ni anda pernah lihat tak di kawasan-kawasan perumahan anda ada tak pekerja-pekerja yang membersihkan pembersihan longkang di kawasan anda? Ada pernah nampak tak? Pernah. Pernah. So, pernah ya? Selalunya diorang datang ke kawasan pembersihan tu setiap hari ke ataupun satu kali sebulan? Sekali sebulan. Sekali sebulan. Okey, bagus. Ini memang baguslah. Okey, so sekarang ini kita akan masuk kita punya pembelajaran seterusnya iaitu saya kejap ya, saya buka PowerPoint. Boleh nampak ke? Nampak. Nampak ya?
Kejap ya, bagi saya masa. Saya setting kejap ya. Okey, saya besarkan sikit lah. So sedia maklum saya telah cakap tadi kan, ini tajuk baru iaitu kita masuk C02 iaitu pembersihan longkang awam. Ini pembersihan longkang awam lah. Tajuk utamanya adalah tata cara pembersihan longkang. So sekarang yang ini ada 5 elemen yang telah saya nyatakan tadi mengenal pasti keperluan spesifikasi pembersihan longkang. Ni ada 5 elemen lah. 5 elemen prosedur SOP, jadual dan lokasi, sumber pembersihan longkang, jenis pembersihan longkang dan juga jenis-jenis kemudahan lain. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Okey, pengenalan isu pembuangan sampah yang tidak terkawal di merata tempat termasuk ke dalam salian air longkang, parit maupun sungai dan laut bukanlah perkara yang baru. Kesan kepada alam juga tidak dapat disangkalkan, malah seringkali dijadi penyebab berlakunya bencana yang amat merosakkan dan merugikan pihak kerajaan. Di mana sekiranya pembersihan tidak dilakukan dikuatiri akan menyebabkan banjir. Banjir tu bila berlakunya banjir, kemungkinan kawasan-kawasan tu telah merosakkan kemudahan-kemudahan lain di sana, di kawasan-kawasan tersebut lah. Contohnya bila di kawasan tersebut ada dibekalkan tong sampah, bila berlakunya banjir disebabkan longkang tersumbat, kemungkinan tong itu menjadi rosak, berkarat dan sebagainya. Faham? Okey ke? Diorang ke tak mengerti? Okey kan? Faham ya? Okey. So sekarang ni pembersihan longkang perlu dilakukan terutamanya longkang-longkang awam kerana sampah-sampah yang sering dilihat selain daun-daun dan ranting pokok, sampah sarap domestik juga menjadi satu faktor utama berlakunya longkang tersumbat. Okey, seperti botol plastik yang awak minum, botol mineral ke apa tu. So kita janganlah buang tak tentu hala ke apa benda, kita kena buang tempat dia lah dan disediakan seperti tong sampah yang telah dibekalkan. Contohnya kalau kita naik kenderaan, kita jangan buang plastik coklat ke apa, itu adalah penyebab longkang-longkang awam tersumbat. Okey. Kerajaan telah meletakkan garis panduan dalam melakukan aktiviti pembersihan awam seperti pembersihan longkang dan dah perkenalkan SOP dan akta di bawah Akta 672. Okey, Akta 672 saya rungkaikan sedikit tentang Akta 672 ni. Akta 672 ini adalah Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Pembersihan Awam 2007. Merupakan akta yang mengadakan peruntukan bagi mengawal selia pengurusan sisa terkawal dan pembersihan awam bagi maksud menyelenggarakan pembersihan awam seperti rumah-rumah, taman-taman rumah anda lah, sekitar anda. Akta 672 berkuat kuasa pada 1 September 2011. Okey, di Semenanjung Malaysia seperti Perlis, Kedah, Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Okey, mungkin anda tertanya-tanya kenapa Pulau Pinang, Selangor tidak tersenarai dalam akta ni. Kerana akta ni tidak digunakan di negara yang saya sebutkan tadilah. Nanti saya akan ungkapkan lebih detail lah kenapa dan mengapa ya. So objektif pembersihan awam ni adalah memastikan perkhidmatan dapat dilaksanakan mengikut tata cara pembersihan mengikut garis panduan. Ini SOP. Maknanya dia bukan melakukan pembersihan saja, dia kena mengikut SOP. Sebab SOP tu semua dia terkandung dari segi aspek keselamatan yang menjalankan aktiviti pembersihan dan juga persekitaran tu. Kita menjaga aspek keselamatan bukan hanya pembersihan yang kita nilai, tapi aspek keselamatan yang menjalankan aktiviti pembersihan pun kita menjaga. Okey. So tata pembersihan longkang ni dia merupakan aktiviti yang perlu dilaksanakan. Saya tak ni ya. Okey, yang ini ya. Boleh nampak yang tadi itulah.
Okey, yang ini SOP semua. So seterusnya tata pembesar longkang awam merupakan aktiviti yang perlu dilaksanakan mengikut ketetapan. Ketetapan ni maksudnya ialah garis panduan lah SOP itu sendiri. Seperti dia ada beberapa elemen yang perlu kita bila kita nak lakukan pembersihan awam, contohnya esok awak ada apa ni nak melakukan pembersihan awam, dapat kerja dekat apa ni syarikat pembersihan awam. Antara kriteria yang perlu anda jalankan semasa melakukan aktiviti pembersihan, dia banyak banyak langkah-langkah yang perlu anda ikuti kerana sebab dia dah dikaji untuk orang cakap keselamatan, dia menjaga keselamatan anda tu lah. Antara langkah yang perlu diikuti semasa aktiviti pembersihan longkang adalah seperti sebelum anda nak melakukan aktiviti longkang tu, ada kena pasti jenis longkang tu yang nak bersihkan. Contohnya sebelum anda nak turun ke padang lapangan lah, maknanya di taman-taman daripada tempat kerja awak semua nak pergi ke lapangan. Apa yang perlu anda kena pasti adalah jadual. Jadual tu amat penting di mana dia beritahu anda di mana perlu dilakukan pembersihan tu. Contohnya hari Isnin anda perlu membersihkan di taman A. So anda tidak perlulah pergi taman B, C kat situ. Bila anda tak melihat jadual tu, kemungkinan dia akan orang cakap masa anda dah terbuang di tempat lain. Okey? Kedua, pastikan segala halangan ataupun sampah dialihkan daripada 3 meter daripada bibir longkang. Maknanya longkang yang anda kena bersih tu, dari bibir longkang tu anda kena clearkan 3 meter. Contohnya longkang tu ada cerun ke apa, tak ada, tak perlulah anda nak manjat nak panjat sampai ke bukit, lereng bukit tu tak perlu. Itu adalah orang cakap garis panduan saja. Okey. Lepas tu anda kena pastikan kelodak ataupun pasir dalam longkang tu dibuang. So kena clear dalam longkang tu. Segala-gala apa benda, pasir ke apa, anda kena clear, kena bersihkan dulu. Okey? So kena pasti penyumbatan dan kena pasti penyumbatan, keselamatan dijaga. Keselamatan dijaga tu maknanya anda kena pakai pakaian PPE. PPE tu kelengkapan pembersihan lah. Janganlah pakai baju t-shirt tu terus nak cuci sebab kita takut kemungkinan bila kita tak guna aspek tak guna pakaian yang sepatutnya, mungkin berlakunya kemalangan di tempat kerja. Walaupun tempat tu tak ada orang cakap tak adalah tempat yang heavy ataupun tempat yang sesak ke benda, tapi kemungkinan dalam longkang tu kita tak tahu ada binatang-binatang berbisa ke. Itu yang pentingnya pakaian PPE. Okey, seterusnya ialah selepas anda dah settlekan pembersihan tu, akan ada satu pasukan mengutip sisa longkang tu tadilah. Dalam 24 jam dia diwajibkan untuk mengutip. Sekiranya tidak mengutip, kemungkinan orang awam akan buat aduan, kemungkinan berlakunya longgokan sampah sarap di tempat yang anda letakkan tu. Itu menyebabkan orang awam, mungkin awam, yang menyebabkan akan berlaku masalah. Contohnya ada binatang berbisa kat situ kan, kemungkinan masuk dekat rumah awam, kita tak tahu kan benda tu akan berlaku. So itu adalah aspek-aspek yang perlu anda kena tahu dia punya tata cara pembersihan daripada A to Z, dia punya cara sebelum dan selepas aktiviti pembersihan. Okey, yang ini adalah jadual yang ni saya cakap tadi, jadual kerja pembersihan longkang. Jadual tu okey, yang ini jadual dia dah nampak jadual ni ada 6 aspek dalam papan tanda. Rasa dekat taman anda ada kan papan tanda macam ni. Pernah nampak ke? Boleh jawab seorang? Pernah nampak. Pernah nampak, alright. So papan tanda ni dia ada berapa elemen? 6. So pertama dia mesti ada orang cakap frekuensi pembersihan longkang. Macam tu. Kutipan ke apa benda semua. So sekarang kita highlight untuk pembersihan longkang. Yang inilah elemen-elemen dia lah. Macam tu ya. Okey, seterusnya mengikut format sistem. So kejap ya.
So segala apa ni aktiviti pembersihan lah adalah mengikut format yang telah di garis panduan lah. Yang ni jadual perkhidmatan longkang awam, jadual yang macam ni semua kita telah digazetkan dan ikut garis panduan yang telah ditetapkan. So kita tak perlulah kita nak buat sendiri dalam apa benda dalam sistem ke apa, memang dia sediap ada lah. Ni jadual papan tanda, jadual rujukan, apa benda semua ada. So contohnya kalau orang awam tu nak rujuk balik apa ni ataupun dia nak buat aduan, dia sebelum dia buat aduan dia kena pasti tempat taman dia tu pembersihan telah dilakukan ataupun tidak. Kiranya tarikh yang dekat papan tanda tu dah melepasi tempat dia bolehlah buat aduan ataupun apa saja masalah di tempat dia, macam longkang tersumbat ke apa semua. Inilah jadual-jadual anda boleh lihatlah dekat sini nanti. Okey. So yang ini lokasi pembersihan longkang. Pembersihan longkang ni ada lokasi, dia ada zon pembersihan longkang, lokasi dan kawasan perkhidmatan longkang. Zon pembersihan longkang ni tu macam saya cakap lah tadi, dia ada di kawasan Kuala Lumpur, Melaka dan sebagainya lah pembersihan longkang. Dekat sini ini ada apa ni? 3 kriteria pembersihan yang dilakukan, pembersihan awan akan dilakukan lah. Yang ni kawasan perumahan, kawasan kedai, kawasan perindustrian. Perindustrian ni lah maksudnya selalunya pembersihan longkang adalah, cuma kutipan tak adalah. Sekarang kita hanya highlight untuk pembersihan longkang. Okey. Okey. So seterusnya kita pergi pada sumber lah. Sumber ni macam saya cakap tadi lah, sumber ni ada 3 elemen ni lah, pekerja, alat peralatan dan bahan pakai buang. Okey. Okey, pekerja ni macam tadi lah, pekerja yang menjalankan aktiviti pembersihan atau menggerakkan aktiviti pembersihan tu lah dekat tempat awam. Contoh dia membersihkan longkang-longkang tempat awam, contoh taman A, taman B. Dia akan bersihkan. Untuk aktiviti pembersihan dia akan lakukan 1 kali sebulan. Ingat ya, 1 kali sebulan. Dia takkan buat hari-hari, dia hanya buat 1 kali sebulan ni untuk aktiviti pembersihan. So alat peralatan ni adalah alat peralatan yang sesuai. Macam saya cakap tadi lah, sebelum nak pergi kawasan pembersihan dia kena pasti tu jenis pembersihan yang nak dijalankan. Contohnya pembersihan longkang terbuka, dia kena bawa lah peralatan longkang terbuka. Dia tak perlulah nak bawa peralatan untuk longkang tertutup pula, sebab dia berbeza, cuma ada benda yang sama macam tu. So dia tak ada buang masa untuk nak sediakan yang tak perlulah dekat situ. Okey, untuk bahan habis pakai ni adalah seperti plastik. Plastik tu bila kita dah buat pembersihan, so kita masuk sisa pembersihan tu ke dalam plastik. Plastik tu kita namakan bahan habis pakai. Okey, faham semua? Okey, so kita pergi seterusnya. Yang ini adalah jenis longkang awam. Selalunya anda boleh lihatlah jenis longkang awam ni dekat kawasan perumahan anda. Contohnya longkang terbuka. Kebanyakan longkang terbuka dia 100 ke 1000 meter. Dia punya ukuran dia lah. Dia punya anggap ukuran dia. Kita boleh kena pastilah dia tak ada penutup. Dia hanya terbuka. Selalunya dekat taman-taman adalah untuk longkang terbuka. Boleh nampak tak gambar ni? Boleh. Boleh ya? Okey. Okey, seterusnya longkang tertutup. Longkang tertutup yang ni yang kat bawah ni longkang tertutup lah. Ni longkang tertutup. Nampak ya? Saya punya anak panah tu pergi kat longkang tertutup. Ada nampak tak? Ke tak nampak? Nampak ya? Okey, good. Okey, longkang tertutup ni dia dekat atas dia memang ada satu slab yang menutupkan. Selalunya longkang tertutup ni dia berada dekat rumah kedai. Rumah kedai selalu kita akan nampak lah longkang tertutup ni. So untuk longkang tertutup itu saya cakap tadi peralatan berbeza dengan longkang terbuka. Peralatan kita kena pencongkil longkang tu. Ada setengah longkang tertutup dia ada besi, grill besi. Yang ini salah satu saya ambil contoh dia dengan slab batu ni.
Anda boleh nampak lah kadang-kadang dekat kawasan taman-taman ataupun siar kaki akan nampak longkang tertutup ni. Ada berbeza cara alat yang diguna pakai ya. Okey, untuk SAM pula, SAM ini anda pernah nampak SAM tak dekat kawasan perumahan anda? Ke tak perasan? Tak perasan ya? Semua Tak. duduk rumah kot. Yelah PKP kan? Semua duduk rumah je. Okey. Okey, untuk SAM ni dia ada ruang atau pit dekat dalam kawasan dia ada untuk menyekat sampah-sampah. Sampah-sampah contohnya sampah yang anda kemungkinan anda buang plastik coklat apa benda semua dia akan melalui ke SAM. SAM ni adalah untuk perangkap sampah. Dekat bawah tu dia ada perangkap satu besi lah dekat situ. Selalunya SAM ni dia ada penghujung longkang. Macam perumahan kan dia akan ada berhujung kawasan nak keluar daripada jalan besar dia akan nampak. Dia petak besar, dia punya ukuran dia lebih kurang 4 segi 1 meter lah. 1 meter 4 segi macam tu. So ia juga dapat memudahkan kerja-kerja sebab yang itu saya cakap yang pit ataupun penyekat tu dia mudahkan kerja-kerja pembersihan seperti membuang benda asing yang menyekat dekat dasar SAM tu. Selain itu juga ia melambatkan pergerakan cecair ataupun laluan air ke longkang ke arah yang lebih rendah melalui graviti. Ini dia banyak main ni lah. So SAM ni dia ada konkrit dan biasanya terletak pada sambungan dua atau lebih sistem aliran yang saya cakap tadi. Okey. So sekarang ni scupper drink. Scupper drink ni ini selalu anda akan nampak dekat sepanjang jalan. Dia adalah laluan air. So sekiranya contohnya hujan lebat, air tu kita tak tahu dia nak menyekat dekat ni kan, dia akan lalu dekat sepanjang jalan tu masuk dekat scupper drink. Scupper drink ni adalah laluan air lah. Selalunya rasa awak pernah nampak lah selalu kalau pergi keluar mana-mana kan, dekat tepi-tepi jalan tu akan ada satu laluan air ataupun gerigi yang kecil untuk laluan air. Okey, untuk monsoon drain ni selalunya ada di sungai-sungai. Kalau dekat KL ni tak berapa banyak tapi boleh lihatlah selalunya di sepanjang jalan besar dia ada monsoon drain. Monsoon ni dia menghubung ke sungai lah. Dia menghubung sungai. Dulu asalnya mungkin laluan sungai kecil ke apa kan. Sekarang kita namakan monsoon drain. Okey, yang seterusnya yurt drain. Yurt drain selalunya kita nampak dekat lereng bukit lah. Selalunya dekat highway tu kita akan nampak. Kalau anda adalah naik kereta nak balik kampung ke apa semua, anda boleh nampak lah benda-benda macam ni dekat lereng-lereng bukit. Itu adalah untuk laluan air. Fungsi sama juga, cuma dia dekat lereng-lereng bukit lah. Sama juga dengan cascading drain ni, lebih kurang sama. Kalau culvert ni pun lebih sama juga fungsi dengan SAM ni. Dia ada gerigi yang menyekat untuk kelaluan lebih besar lah. Menyekat sampah-sampah tu mengalir ke tempat yang tidak sepatutnya. Itu fungsi dia. Yang ini semuanya adalah jenis-jenis longkang. Selalunya jenis longkang ni yang selalu anda nampak dekat taman-taman lah seperti longkang terbuka, tertutup dan SAM, scupper drain tu je. Yang tu anda nampak. Yang tu tambahan je lah. Okey. Yang ni yang saya cakap kemudahan lain ni seperti yang tadi saya cakap tu yang anda nampak tak dalam gambar ni dia ada jambatan kecil tu kan. Itulah nak menyekat sampah-sampah daripada pergi ke kawasan yang lebih besar seperti laut. Macam tu. Ini fungsi-fungsi dia. Selalunya kalau dekat orang cakap yang selalu tempat-tempat yang ada sungai-sungai besar dia akan ada ni, anda akan nampak. Ini fungsi dia antara satu kemudahan lain yang diguna pakai dalam membersihkan longkang ataupun sebagainya daripada sampah-sampah itu pergi ke tempat yang tak sepatutnya lah atau mencemar lah kawasan. Okey? Okey, sekarang saya ada satu video ringkas lah sebab saya bagi video ni untuk anda tengok lah dia punya pakaian kelengkapannya. Nampak ya? Ini pembersihan di negara Korea. Cara-cara pembersihan dia lebih kurang sama dengan negara kita. Cuma dia ada canggih sikit lah. Dia guna alat-alat seperti bantuan melihat, mana teleskop di bawah saluran longkang tu. Ni longkang tertutup atau longkang bawah tanah lah. Cara pembersihan mereka lah.
Okey, yang ini yang tadi alat yang perlu diguna untuk keselamatan. Maknanya kun kena letaklah tempat tu sebab dia nak buka lubang tu dia kena takun lah. Sekiranya tak takun nanti kemungkinan berlakunya kemalangan lah dekat orang awam ataupun pekerja itu sendiri. Ini kawasan ni. Laluan dia kecil je memang tak boleh masuk lah kan. Nak tak nak dia kena inilah, cara tertentu untuk 여기도 나오는데? melancarkan saliran bawah longkang ni lah. 아, 여긴지 아직 모르고? Dia guna yang alat sistem ni. 아니. Mungkin kat sini belum lagi lah guna. 옆 건물에 있는 Dia macam teleskop badan dia macam tu lah umpama dia. 문제가 있는 건물측 방향으로 내시경을 넣어봅니다. Tengok cara pemakaian, kemas dia walaupun dia buat aktiviti pembersihan tapi pemakaian ni baju PPE mereka lah. Pakaian lengkap, sarung tangan, vest dengan kasut. Keadaan bersih je kan kita tengok walaupun dia buat pembersihan longkang. 좀 보여서 막히네. 여기 바로 2m 앞부터 그냥 기름이 가득 쌓여 있어요. 구멍이 여기까지 확실치는 않지만 Okey, saya laju sikit ya. Yang ini bila dia dah kena pasti keadaan longkang tu apa itu sumbat, inilah dia guna. Yang ini mereka guna apa ini jaring lah, kemungkinan jaring lah untuk menyekat sisa-sisa sampah lemak-lemak dalam longkang yang menyumbatkan longkang dekat inilah kawasan perumahan tu. 특이한 물질 하나 나왔어. 거기 보이지? 첨 같은 거. Tengok siap apa ini? 좀 물질 한번 빼야지. 좀 나중에 합시다. Dekat sini pun diorang letak lah alat keselamatan. Alat keselamatan ni wajib ya kena ada ya. Sebab ini adalah fungsi untuk menjaga keselamatan semasa aktiviti pembersihan longkang. Kena ada. 너무 더러워. Cepat sikit lagi ya. Yang ini keadaan longkang. Yang anda selalu buang sisa-sisa sampah dalam longkang. Macam ni lah dia punya gambaran dia. 네. 대변도 있고요. 음식물 쓰레기들도 있고요. 썩 넓은 판이 Yang ni lah perkara yang selalu sering kita akan dapat dekat longkang ni tersumbat. Punca-punca adalah buang alat-alat yang tak sepatutnya kita buang dekat dalam longkang. Yang tu. 측면 Okey. 아까 처음 내시경을 넣었던 집수정에서 dan kejap ya. 내시경을 넣습니다. 중간 집수정 방향으로 내시경을 넣습니다. 언덕이 한번 Okey, sekarang saya tamatkan dulu untuk video ni ya. Okey, sebelum kita jawab soalan kefahaman ni, saya nak anda join inilah saya ada buat Kahoot lah untuk game lah, 5 soalan yang anda kena inilah sertai masuklah. Ada siapa lagi nak masuk ke? Yang tak ada Kahoot tu anda boleh chat type dekat chat tu, nanti saya tengok jugalah jawapan anda tu. Ada 5 soalan ya. Soalan ni mudah-mudah saja. Ada lagi nak masuk ke? Kalau tak ada saya teruskan. Saya teruskan ya? Ya, tak ada. Tak ada, okey. Kita start lah dari sekarang. Apakah objektif tata cara pembersihan longkang awam? Apakah objektif tata cara pembersihan longkang awam? Memastikan perkhidmatan pembersihan longkang awam ikut garis panduan ke? Pembersihan ni ke? Alright, ada 5. Okey, semua betul. Bagus. Ada yang jawab memastikan pembersihan jalan ke? Hari kita topik pembersihan longkang ya. Okey.
So siapa dulu? Oh, Titi dulu. Okey, mendahului. Soalan kedua, apakah kita perlu memakai pakaian lengkap PPE seperti di rajah bawah? Kejaplah, gambar tak keluar. Tengah loading. Okey. Perlu ke tak perlu kita pakai pakaian PPE ni semasa proses pembersihan? Perlu, perlu. Perlu, bagus. Memang perlu ya untuk jaga keselamatan anda juga Bagus Haziq. So seterusnya, siapa ni? Oh sama juga. Ada siapa yang boleh challenge ke ni? Okey, seterusnya. Apa itu SW Corp? Boleh fikir sendirilah. Solid Waste and Public Clean Management ke? Joint Management Body ke? Okey. Seorang ada jawab apa tu? Training Center. Okey, kita next seterusnya. Siapa ni? Oh, Datuk Haziq. Okey, bagus. Wah Haziq. Okey, seterusnya. Nyatakan berapa kekerapan yang saya cakap tadi, pembersihan longkang. Berapa kali satu bulan? Okey, bagus. Kita tengok siapa. Oh, okey, kita next ni lah. Soalan terakhir. Okey, okey bagus. Talian aduan awam dekat jadual tu. Okey. Kita tengok siapa yang ni ya. Siapa yang ni? Adakah Datuk? Wah, Wani. Wani dapat. Tahniah Wani. Okey, kita teruskan kita punya taklimat seterusnya lah ya. So, yang ini bila kita ni dah tamat kita punya quiz ni. Kejap ya, saya tutup dululah. Saya ulang balik ya. Untuk soalan kefahaman, anda boleh type dekat chat ya. Namakan pakaian PPE pembersihan longkang. Namakan pakaian PPE pembersihan longkang. Apa yang tadi anda nampak tadi tu? Yang anda nampak, dia pakai apa? Dia pakai apa? Sarung tangan. Sarung tangan lagi? Siapa jawab tu Nadia ya? Apa tu? Sarung tangan dan vest. Wah, bagus. Okey, untuk soalan kedua. Soalan kedua, ada siapa nak jawab ke? Senaraikan jenis-jenis longkang pembersihan awam. Ada siapa nak jawab? Ada. Ada. Siapa jawab? Azlinda. Azlin. Apa? Longkang terbuka, longkang tertutup, sering dengan sam. Okey, bagus. Itu adalah antara longkang jenis longkang yang ada dekat tempat awam. Ada extra ada yang saya cakap tadi tu dekat layar liquid tu ya. Yang ni ada benda-benda yang perlu anda tahulah. Okey. Okey, so sekarang ni okey. So untuk penyampaian dah habis, terima kasih. So sekarang ni saya akan edarkan kertas penerangan. Okey? Saya akan edarkan kertas penerangan.
Anda tengok dekat link chat tu, saya akan linkkan kertas penerangan. Kertas penerangan ni anda bacalah, saya bagi 5 minit untuk anda baca, dan sekiranya ada apa-apa yang tidak faham tentang isi terkandung dalam kertas penerangan ni, anda bolehlah aju kepada saya. Saya bagi masa anda 5 minit untuk anda selak kertas penerangan. Kejap ya, saya share ni. Kertas penerangan. Okey, dekat chat saya ada linkkan kertas penerangan. Anda boleh kliklah dekat kertas penerangan tu. Ada apa-apa tak faham ke? Saya bagi anda baca dalam 5 minit macam tu. Boleh? Dapat Boleh. ke? Dapat. Okey, dapat ya. Okey, bagus. Ada apa-apa nak tanya ke dekat kertas penerangan tu? Tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Tak ada, saya ulangkan balik apa yang kita pelajari tadilah. Aspek-aspek untuk anda fahamlah, antaranya adalah anda kena tahu 5 perkara, iaitu prosedur SOP pembersihan longkang, jadual longkang dan lokasi. Ini ada perkara penting, sumber pembersihan, jenis pembersihan longkang, jenis-jenis tadilah yang kena anda faham. Sebelum anda nak pergi dekat kawasan tu, anda kena pasti jenis longkang tu terdahulu, dan juga jenis kemudahan lain. Kemudahan ini adalah satu ilmu tambahan lah. Selalunya kita akan dapat jenis pembersihan longkang yang di taman-taman, rumah kedai dan industri. Okey. So sekarang ni anda dah dapat yang ni, nanti boleh bacalah kertas penerangan tu. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, kita pergi ke seterusnya, iaitu saya akan bagi anda kertas tugasan. Semua soalan kertas tugasan ni ada tiga bahagian ya. 3 bahagian, nanti saya sharekan kejap ya. Okey, kertas tugasan ni saya minta anda pasti check lah dalam tu, setiap muka surat tu terkandung dengan soalan 3 bahagian. Kejap ya. Okey, saya dah share dekat chat, anda tengok ya. Anda klik. Dapat ke tak dapat? Dapat ke? Dapat. Okey, bagus. Okey, kalau dah dapat, nanti untuk kertas tugasan ni saya bagi masa anda untuk siapkan hantar pada saya esok hari sebelum kelas awal sekolah bermula. Anda masukkan, saya akan linkkan satu folder untuk anda komparkan semua ke dalam folder yang telah saya akan berikan nanti. Semua kena bagilah sebelum sesi kelas esok pagi ya. Kena hantar ikut time ya. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, sebelum tu saya ringkaskan sedikit tentang pembacaan tadi. Tadi saya dah berikan sikit kan. So untuk kelas sebelum kita tamat kelas ni, kita akan dapat mengetahui 5 perkara yang saya nyatakan tadilah. So untuk esok kita akan tajuk ataupun kita akan masuk ke sesi baru, iaitu bagaimana kita nak prepare alat peralatan pembersihan longkang. Maknanya kita akan highlight lah apa yang kita perlu bawa ketika kita melakukan pembersihan longkang. So ada apa-apa nak tanya ke sebelum kelas kita tamat? Setakat ni tak ada. Tak ada, good. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada apa-apa pertanyaan, anda bolehlah ajukan kepada saya secara directly ataupun secara email pun tak ada masalah. Saya akan jawab setiap pertanyaan anda semua.
So kalau tak ada apa-apa kelas pada tak ada apa-apa lagi, kita bolehlah tamat kelas kita pada ni lah. Sekarang ni lah kita boleh tamatkan sesi pembelajaran kita untuk topik yang terbaru ni. Boleh semua ya? Boleh. Boleh, thank you Ani. Terima kasih semua. Okay, apa-apa nanti bolehlah ni lah link kepada saya nanti ya. Okey, sekian. Terima kasih semua.